Oke ya, kita mulakan Suratul Ankabut mulai daripada ayat pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ankabut. Ankabut ni maknanya laba-laba. Dan dalam ayat ini ada satu ayat saja menyebut tentang rumah laba-laba. Jadi ayat itu jadi tajuk kepada surah ini. Dan terangkan bahawa selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Jadi Allah memberitahu banyak rumah di dunia ini, tapi rumah yang paling lemah sekali ialah rumah laba-laba. Apa tidaknya, ranting jatuh sikit ya dah rusak, orang lalu rusak, binatang besar terbang pun habis. Jadi mudah sangat rusaknya. Itulah rumah laba-laba. Kenapa Allah terangkan tentang rumah laba-laba ini? Sebab nak memberitahu itulah akidah orang-orang musyrikin. Akidah atau kepercayaan orang-orang musyrikin macam rumah laba-laba. Begitu lemah dan rapuh akidah orang-orang musyrikin. Sebab mereka tidak bertuhankan kepada Allah yang maha gagah, yang maha kuat, tapi dibertuhankan kepada makhluk-makhluk Allah. Kepada batu, kepada kayu dan sebagainya. Bukankah ini satu akidah yang paling lemah, paling rapuh, diibaratkan sebagai rumah laba-laba. Inilah ayat yang menjadi tajuk kepada surah ini. Dan surah ini mengikut tertibnya adalah surah yang ke-29. 29 ayat. Dan ayatnya ada 69. Okey, kita mulakan. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ingat Bismillah ni jangan kita terjemahkan. Selalu ada juga kitab tafsir saya tengok bagaimana mereka boleh letakkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diletak Rahman pengasih, Rahim penyayang. Kasih sayang ni sifatnya pada Ar-Rahim, bukan pada Ar-Rahman. Jadi Rahim ni boleh diterjemah kasih, Maha Pengasih, boleh diterjemah Maha Penyayang. Tapi Rahman Maha Pemurah. Jadi betulkan terjemahan yang lebih baik dengan terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahman tu, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ataupun Ar-Rahim yang lagi Maha Pengasih pun tak apa. Jangan diterjemahkan yang saya sebut tadi, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Itu tak kenalah. Sebab kasih sayang tu pada Rahim, bukan Rahman. Baik, sama lagi Alif Lam Mim, Allah lebih mengetahui maksudnya. Ahasiba, adakah telah menyangka ia? Adakah telah menyangka ia? Anas, oleh manusia. Bahawa yutsraku, mereka dibiarkan. Bahawa yaqulu, mereka berkata. Amanna, telah beriman kami. Wahum, walhal mereka la yuftanun, tidak mereka diuji.
Baik, semak semula ya. Alif Lam Mim, Allah lebih mengetahui maksudnya. Ini ya kita serahkan pada Allah maknanya. Allah lebih mengetahui maksud. Ayat pertama yaitu Alif Lam Mim. Satu ayat itu saja, Alif Lam ya. Jadi nombor 1. Ayat 2, Ahasiban nas, adakah telah menyangka ia oleh manusia an yutraku, bahawa mereka dibiarkan, ya, dibiarkan an yaqulu, bahawa mereka berkata amanna, telah beriman kami, wahum, walhal mereka la yuftanun, tidak mereka diuji. Ya, bila kita perhatikan ayat ini, setelah kita mengatakan iman kepada Allah, ya, adakah Allah biarkan saja, ya, dengan kata-kata kita beriman dengan Allah, ya, belum lagi datang ujian kepada kita. Ya, sebab itu, ya, hakikatnya, ya, bahawa bila kita mengatakan iman kepada Allah, maka terimalah ujian-ujian daripadanya. Kalau dia seorang yang bukan Islam, dia beriman, mengatakan iman kepada Allah, maka ya, ujian-ujiannya ya datanglah kepadanya. Gangguan daripada keluarganya, gangguan daripada ya, kaumnya dan kawan-kawannya dan berbagai lagi. Ya, gangguan-gangguan itu berupa perkara-perkara yang boleh menyakitkan hatinya atau merusakkan pikirannya, meruncingkan pikirannya. Jadi itu adalah ujian. Setelah dia mengatakan kami beriman, atau mereka mengatakan kami dah masuk Islam, ya, jadi kena ingatlah ayat ni bahawa kena tabah, ya, dengan ujian-ujian itu. Begitu juga kita yang mewarisi keimanan daripada orang tua kita. Sebab orang tua kita ini beriman, ya, maka kita sebagai keturunannya juga, ya, telah beriman. Dengan apa? Kerana kita keturunan daripada orang tua yang beriman. Jadi ingat, tidak ada ujian juga buat kita. Ya, ada ujian. Mungkin ujian berupa ya diri kita, ya, ujian ya harta kita, ujian ya kepada ya yang berdekatan dengan kita. Jadi ya, berbagai-bagai ujian yang kita akan hadapi. Tapi bila kita baca ayat ini, maka ayat ini menjadi satu ketenangan buat kita untuk kita jadi redha. Redha dengan ujian itu, ya. Kalau nak ujian kelaparan, maka kita boleh ingat kepada sejarah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni orangnya kurus, ya, bukan gemuk, ya, yang kadang dilukiskan, ya, orangnya gemuk, ataupun yang disalib pun juga orangnya berbadan tegap, besar, ya, bukan. Nabi Isa kurus. Itu ujian kelaparan, ingatkan Nabi Isa. Ujian kesakitan, ingatkan Nabi Ayub. Ujian kemewahan, ingatkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi semua itu akan menjadikan satu penawar ubat ketenangan dalam jiwa kita sebagai hamba Allah. Dengan ayat ini, ya, ayat ini memberi satu penawar, ya, jiwa buat kita. Ya, sebab ya, Allah dah bagi tahu pun bahawa Allah akan uji kita, ya. Jadi sebaiknya kalau kita amalkan ya 2 ayat ya akhir daripada surah Al-Baqarah, ya, bacalah doa itu, ya, tiap-tiap lepas solat atau setiap yang kita boleh ingat, ya. Dalam satu hari, ya, sekurang-kurangnya bacalah sekali ataupun 2 kali atau tiap-tiap lepas solat, ya.
Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bacalah ya doa ini. Doa ini Allah yang bagi, bukan Nabi. Allah yang bagi kepada Nabi. Ya, jadi doa ini kalau kita amalkan atau kita baca doa ini, insya-Allah ujian ada, tapi ujian yang boleh kita tanggung. Ya. Mungkin ada juga pelapiknya. Ya, sebab kita berdoa tadi, ujian tu ujian yang kita boleh tanggung. Bayangkanlah kalau tak ada pelapik ni daripada doa. Ya, Allah uji kita dengan ujian yang kita tidak tertanggung dengan iman kita. Iman kita 70 contohnya, ketinggiannya 70. Sedangkan ya, ujian yang datang tadi 50. Hanya 20 keimanan tadi yang dapat mempertahankan kita. Tapi kalau seandainya iman 50, ya datang ujian 58. Belum tentu kita boleh tahan tanggal iman kita. Kan berat. Jadi sebab itu ya, ingatlah doa itu. Ya, doa itu memang doa yang diamalkan oleh ahli-ahli Quran yang paham ya tentang tafsiran Quran. Ya, amalkan doa itu. Ya, dua akhir surah Al-Baqarah itu ada doa Rabbana la tu'akhizna, itu mula dia tu. Ya, insya-Allah ya. Memang datanglah ujian, tapi insya-Allah ya, dengan berkat doa yang kita telah baca, kita mohon ya, ujian itu ujian yang mampu kita tanggung ya. Baik, sama lagi ya, ayat yang ketiga. Walaqad, dan demi sesungguhnya, fatanna, telah kami uji, allazina, akan orang-orang yang, min qablihim, daripada sebelum mereka. Fala ya'lamanna, maka sungguh ia mesti mengetahui, maka sungguh ia mesti mengetahui, Allahu, oleh Allah, allazina, akan orang-orang yang, sodaku, telah benar mereka, wala ya'lamanna, dan sungguh ia mesti mengetahui, al-kazibin, akan orang-orang yang berdusta. Baik, saya masuk mula. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan demi sungguhnya telah kami uji akan orang-orang yang daripada sebelum mereka. Maknanya, ujian bukan hanya kepada Nabi Muhammad dan umat Muhammad, tetapi Allah sebenarnya dah uji Nabi-Nabi terdahulu. Ya, Allah sudah uji keimanan mereka. Nabi Adam alaihissalam, ya, mula-mula yang manusia diciptakan ialah Nabi Adam dan Hawa. Tapi ya, apa ujian mereka? Berat ujian mereka, sehingga ya, dapat ditelanjangkan oleh iblis. Ya, dan ya, Allah segerakan hukuman turun ke muka bumi. Ya, itu ujian ya, Nabi-Nabi terdahulu. Ya, Nabi Hengsem, ingat tak Nabi Hengsem?
Nabi handsome, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, pasal handsome pun kena uji juga. Masuk penjara. Ya. 13 tahun masuk penjara. Ya. Pasal handsome punya pasal. Ya. Masuk penjara 13 tahun. Uji, ya. Diuji juga. Ya. Nabi siapa lagi? Ya. Yang diuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi berat. Dicampakkan dalam api. Ya, kerana tidak mau mengikut kemahuan kaumnya. Ya, akhirnya ditangkap, dimasukkan dalam api. Ya. Ada Nabi merajuk. Merajuk pun ada Nabi merajuk. Nabi merajuk ni Nabi Yunus. Ya. Dia merajuk, ya, daripada kaumnya. Ya. Merajuk pasal apa? Ya. Pasal kaumnya tak nak dengar seruan dia. Ya, ajakkan dia. Dia merajuk. Ya. Tapi Allah uji apa? Dicampakkan dalam laut. Ya. Dimakan di ikan besar. Kalau kita sebut ikan paus lah. Ya. Dimakan di ikan besar. Ya, sampai dia pengsan dalam perut ikan. Ya. Itu, ya, nabi-nabi terdahulu. Ya, pun Allah uji mereka. Ya. Kadang bila kita fikir-fikir balik, ya, sejarah-sejarah tu, ya, kadang, ya, menjadikan satu iktibar atau pelajaran buat kita. Ya. Kadang kita, ya, belajar agama ni juga. Ya, terkadang kita ada sifat-sifat nampak macam Nabi Yunus. Ya, merajuk. Ya, merajuk tak nak belajar. Ya. Jadi, ya, jadi bila kita fikir-fikir Nabi Yunus, ya, pasal merajuk kena uji besar macam tu. Ya, kita lepas merajuk kena uji dia apa tak tahu. Ya. Allah bagi uji kat kita pula. Ya. Jadi, ya, macam itulah kadang kita ambilkan iktibar daripada sejarah. Sebab itu Allah katakanlah ibratun, ya, sungguh satu pengajaran liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai daya pemikiran. Semua cerita Rasul ni sebenarnya ibrah, pengajaran atau mauizah, pelajaran, ya, bagi orang-orang yang punya daya pemikiran atau yang punya akal fikiran. Ya. Kemudian diterangkan lagi, fala ya'lamannallahu allazina shadaku, maka sungguh ia mesti mengetahui oleh Allah. Mana Allah sungguh mengetahui orang-orang yang telah benar mereka. Ya, Allah uji tadi nak tengok siapa yang benar-benar, ya, yang benar dalam imannya, jujur dalam imannya. Wala ya'lamannal kazibin, dan sungguh ia mengetahui akan orang-orang yang berdusta. Ingat tak, kadang orang masuk Islam, dia dah masuk Islam, ya, kemudian tak lama kita dengar dia murtad. Ya. Sebenarnya apa? Bila masuk Islam, dia kena uji, dah dapat kena uji tadi, dia tak tahan, dia pun berpaling semula jadi kafir balik. Jadi di sinilah Tuhan nak tahu, ya, Allah nak buktikan siapa yang benar-benar benar dalam atau jujur dalam imannya dan siapa yang berdusta. Ya. Biasanya kalau dah masuk Islam terus senang, ya, selesa dan sebagainya, dia tak terasa. Tapi yang terasa tu bila dia masuk Islam, dia jadi susah, ya, menderita, tak sama dia ketika dia jadi waktu dia belum Islam. Ya. Ini sebenarnya ujian buatnya. Engkau jujur dalam iman ataupun engkau hanya berdusta atau berpura-pura. Ya. Dulu teringat ada bangsa asing, dia nak masuk Islam kerana nak dapat tanah. Ya. Kemudian dia masuk Islam. Katanya kalau masuk Islam senang dapat tanah. Lalu dia masuk Islam. Bila dah masuk Islam, minta tanah tak dapat. Ya. Dia murtad balik. Ya. Jadi nawa itu dah ada dah. Nawa itu bukan kerana Allah Ta'ala. Nawa itu nak harta. Ya. Baik, kita sambung lagi, ya. Ayat yang keempat. Am atau apakah?
Hasiba telah menyangka ia. Allazina oleh orang-orang yang ya'maluna mereka mengerjakan as-sayyi'at akan kejahatan-kejahatan. An bahawa yasbikuna. Ya, asalnya apa? Yasbikunana. Jadi nun yang kedua tu, yang pertama dia tidak disebut, jadi yasbikuna. Maknanya apa? Mereka luput dari azab kami. An bahawa yasbikuna mereka luput dari azab kami. Dari azab tu dalam bracket, dalam bracket. Itu maksud dalam ayat yasbikuna. Mereka luput dari azab kami. Sa'a, amat buruklah. Ma akan apa yang yahkumun mereka hukumkan. Simak semula. Am hasibal lazina ya'maluna sayyi'at, atau apakah telah menyangka ia oleh orang-orang yang mereka mengerjakan akan beberapa kejahatan. An yasbikuna, bahawa mereka luput dari azab kami. Ini soalannya. Maksudnya, orang yang melakukan kejahatan, mempersekutukan Allah, dan terus-menerus mendurhakai Allah, memaksiati Allah, ingat mereka ni boleh terlepas daripada azab kami. Terkadang orang kata, tak apa, kita muda lagi, nanti dah tua-tua, kita taubatlah. Bahasa dia macam tu. Dah tua-tua nanti taubatlah. Dia ingat, kita punya jiwa ni tua. Tak ada. Jiwa ni, roh ni tak tua. Kita dah tua pun rasa macam muda lagi. Tapi sebenarnya kita dah tua. Tengok cucu dah besar-besar. Dah tua kita punya. Jadi perasaan kita ni, perasaan tu tak ada tua. Sebenarnya tak ada tua. Jadi yang tua tu ialah kita punya jasad kita. Beransur-ansur dia tua. Jadi orang-orang ni menganggap bahawa tak apa, kita belum tua lagi. Nanti dah tua baru kita taubat. Perasaan dia boleh terlepas daripada azab Allah bila dah tua, taubat dan terlepas daripada azab Allah. Dia ingat macam itulah. Dia sendiri yang mereka. Sa'ama yahkumun. Kalau macam tu punya rekaan, amat buruklah apa yang mereka hukumkan. Jadi buruk sekalilah hukuman yang mereka buat keputusan atau mereka hukumkan itu. Jadi ingat boleh terlepas tidak. Kalaulah sempat, tua sempat bertaubat, terkadang orang menganggap demikian, tapi rupanya tak sempat juga apa yang dihajatkan untuk dah tua bertaubat. Tak sampai tua dah meninggal. Jadi diingat umur tu dalam genggaman kita tak. Itu silap kita. Baik, sambung lagi. Mangkana, man barang siapa. Kana adalah ia. Yarju mereka mengharap. Yarju, kana yarju. Ia mengharap. Yarju ia mengharap. Liqa Allah, pertemuan Allah.
Fa inna, maka sesungguhnya. Maka sesungguhnya. Ajalah. Ajalallah. Tempoh Allah. La'atin. Sungguh. Pasti datang. Wahwa dan dia. As-Sami, maha mendengar. Al-Alim, lagi maha mengetahui. Buat pembetulan fa inna ajalallah tu. Fa inna tadi kalau diterjemah sesungguhnya tukar kepada bahawasanya, ya. Fa inna ajalallah. Cuba tengok. Fa inna ajalallah, maka bahawasanya. Tempoh Allah. La'atin, lam tu bagaimana sungguh. Sebab ya ada inna di awal tu. Sebab itu inna kena terjemah bahawasanya. Sebab lam tu nak terjemah sungguh. Baik, sama semula. Man kana yarju liqa Allah. Barang siapa adalah ia. Ia mengharap pertemuan Allah. Fa inna ajalallah, maka sesungguhnya tempoh Allah la'atin, sungguh pasti datang. Ya, siapa nak berjumpa Allah, itu bahasanya. Siapa nak bertemu Allah, ya, waktunya akan datang. Waktu Allah itu akan datang. Yang kita akan bertemu, ya, dengan Allah Ta'ala. Kita akan kembali kepada Allah yang maha menciptakan. Wa was-sami'ul alim, dan dia maha mendengar. Iaitu Allah maha mendengar, al-alim, lagi maha mengetahui. Baik, sambung ayat 6. Waman, dan barang siapa. Jahada, telah bersungguh-sungguh ia. Fa innama, maka sesungguhnya tidak lain. Yujahidu, ia bersungguh-sungguh. Linafsihi, untuk dirinya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Nanti bahawasanya Allah ada lam, bahawasanya Allah la ghaniyun, sungguh amat kaya. Itu bila nama terjemah inna ni, kadang-kadang tengok depan dulu, ya. Ada lam ke tak ada? Tak ada lam. Kalau ada lam, inna tu kita terjemahkan bahawasanya. Kalau tak ada, baru makna sesungguhnya. Jadi bila perhatikan innallaha la ghaniyun, la ada la tu, lam. Jadi inna tu bahawasanya, lam tu makna sungguh. Ulang, ya. Innallaha, bahawasanya Allah, la ghaniyun, sungguh amat kaya, anil alamin, dari sekalian alam. Baik, sama semula. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Dan barang siapa ia telah bersungguh-sungguh ia. Fa innama yujahidu li nafsi, maka sesungguhnya tidak lain ia bersungguh-sungguh li nafsi, untuk dirinya. Mana sungguh-sungguh dalam, ya, beribadat kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Semua itu, ya, sebenarnya dia sungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Mana bermanfaat untuk dirinya juga. Sebab kesungguhannya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin, bahwasanya Allah sungguh amat kaya dari sekalian alam. Sekalian alam ni tafsirannya ialah
manusia dan jin dan malaikat. Mana Allah amat kaya. Ia dari sekalian alam, baik alam manusia, alam jin ataupun alam malaikat. Jadi oleh itu, manusia akan mencari, bersungguh-sungguh mencari Allah Ta'ala. Tapi di antaranya mereka disesatkan oleh iblis, sehingga mereka mengibadati selain Allah. Mana-mana yang mau mengikut Rasul, maka terpimpinlah dia dengan kesungguhannya. Maka betullah kepercayaan dan akidahnya, kerana mengikut Rasul. Itu yang tak ada. Tapi kalau ada Rasul tapi menolak Rasul pun sama juga macam orang-orang yang tidak ada Rasul, disesatkan oleh iblis. Samalah. Jadi sampai ayat 6 dulu untuk permulaan suratul Ankabut, iaitu surah Laba. Jadi kita sambung dengan pelajaran sorof dulu. Sambung dengan pelajaran sorof. Tengok bab mana yang dah dibagi. Boleh buka mic bab sorof. Bab apa tu? Bab tasrif apa? Nakis. Apa latihan dia yang dibagi? Ada bagi tak? Ada kan? Siapa yang tak cakap tak bagi dan siapa yang cakap dah bagi? Dah bagi kan? Minggu lepas kan cuti. Dah bagi kat WhatsApp. Dekat WhatsApp. Kalau dalam grup semua dapat. Bab nakis. Siapa yang tak dapat tadi? Jawahir. Tak dapat? Macam mana tak dapat? Okey, saya hantarkan balik. Saya hantarkan balik Jawahir. Saya hantar balik tu. Apanya? Okey, Okey kita semak yang dah buat latihan dia. Latihan dia apa? Roma, romyatan, masdaria atau rimayatan. Baik, kita buat Roma. Roma mudhari'nya buat yang betul yang beraid. Tasrif nakis yang dibagi contoh ialah fa'ala yaf'ilu, contohnya bakaya yabkiyu. Jadi yang beraid bawahnya baka. Jadi tak boleh ditulis bakaya. Jadi yang betulnya baka yabki bukaan.
ibki la tabki, ya. Jadi sekarang ni kita tukar baka tu kepada Roma. Roma mudhari'nya yarmi. Yarmi. Masdarnya ikut yang dibagi. Romyatan atau rimayatan. Amarnya irmi. Nahinya la tarmi. Isim fa'il. Isim fa'il tu nombor 6 tu. Yang beraid. Ini yang beraid. Nombor 6. Isim fa'il romin. Romin. Isim maf'ulnya marwiyun. Marmiyun. Marmiyun. Makan marman. Zaman marman. Alat mirman. Madi majhul rumia. Rumia. Mudhari majhul yurma. Yurma. Ini nombor 1. Nombor 2 latihan dia jaro. Jaro. Mudhari'nya yajri. Yajri. Ingat ya, jaro yajri ni biasa dalam Quran kita jumpa. Tajri min tatiyal anha tajri. Kan? Jadi tajri yajri. Yang mana mengalir. Masdarnya jarian atau jarianan. Masdar yang dibagi tu ya. Jangan buat sendiri. Nanti tak jadi. Jarian atau jarianan. Amarnya ijri. 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 Nahi la tajri. Ya, dia tak ada ya ya, ya kena buang sebab dia huruf mutaliyah tu kena buang. Tak tulis. Tak payah tulis ya dia. Ya. Ikut contoh baka tu lah, baka. Ya. Yang dibagi tu baka. Kemudian isim fa'il apa? Bakin. Bakin pula jarin. Jarin. Isim maf'ulnya majriyun. Majriyun. Makan majron. Zaman majron. Alat mijron. Madi majhul juria. Mudhari majhul yujra. 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 Itu mana lari? Nombor 3, kafa, memadai. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa, ya. Dan cukuplah Allah yang menyaksikan. Baik, kafa mudhari'nya yakfi. Masdar yang dibagi itulah. Masdar yang dibagi. Kifayatan. Ma'amar ikfi. Nahi la takfi. Isim fa'il makfiyun. Isim fa'il isim fa'il kafin. Kafin. Isim maf'ul makfiyun. Makan makfan. Zaman makfan. Alat mikfan. Madi majhul kufiya. Mudhari majhul yukfa. 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 Okey, nombor 4, haka mana menceritakan. Masdarnya hikayatan. Dia selalu sebut kita hikayat hang tua. Hikayat tu mana cerita. Okey, madinya haka. Mudhari'nya
Yahki. Masdar. 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 Hikayatan. Amar. Ihki. Nahi. La tahki. Isim fa'il. Hakin. Isim maf'ul. Mahkiyun. Makan. Makan. Zaman. Makan. Alat. Mihkan. Madi majhul. Hukia. Mudhari majhul. Yuhka. Okey, nombor 5. Makna mendirikan. Bana, binaan, bunyanan, masdar dia ya. Bana, binaan atau bunyanan. Bana, bina, binaan. Ya, bana telah bina ia. Okey, kalau madi bana, mudhari'nya ya beni. Masdar binaan atau bunyanan. Amar ibni. Nahi la tabni. Isim fa'il banin. Isim maf'ul mabniyun. Selalu kalau belajar nahwu ingat tak mabni. Fi'il mabni. Fi'il yang dibina tak boleh ubah. Macam isim mabni. Dhamir wa, huma, hum itu semua mabni. Mabni itu makna yang dibina. Ya. Isim makan, makan zaman. Mabnan, mabnan, mibnan. Madi majhul, madi majhul. Madi majhul nombor 11 lah. Siapa yang dapat? Cepat. Madi majhul. Nombor 11 madi majhul. Bana. Kalau majhul majhul mesti ada baris depan. Itu mudhari ya. Ya mudhari. Madi. Siapa yang dapat? Yang lain senyap ya. Yang lain yang pandai-pandai tu senyap jadi pandai tu. Ya. Madi majhul. Bunia. Apa dia? Bunia. Kan pada depan bawah majhul. Bunia. Mudhari majhul? Yubna. Ya. Ramai ke tak buat ni? Kalau tak buat saya tak tambah lagi ni. Tak tambah lagi, buat lagi lah, betulkan. Ya. Tasrif nakis ni. Ya. Bagi. Ajar Jawahir kata tak dapat tadi ya. Ulang balik ambil yang ni lah. Ambil tasrif nakis ni. Minggu depan saya ulang balik ya. Ya. Mula-mula ni cerita dia yang saya hantar tu salin dulu semua. Okey, nombor 1 salin dulu semua. Nombor 2 baru buat latihan. Ya, 1 2 3 4 5 tu buat latihan tapi tulis yang betul yang berait. Yang ada tanda right tu. Ikut yang ada tanda right. Yang asal jangan ikut, jangan tulis yang asal. Tapi mula-mula semua tulis. Yang mula-mula ni yang dibagi semua tulis untuk panduan. Semua tulis. Hanya bila buat latihan buat yang bertanda right saja. Itu yang betul. Yang tanda right tu mana itulah yang betul dalam tulisan. Ya. Okey, apa dah?
Tambah lagi. Oh. Hajar Jawahir macam mana boleh tak nampak ni? Hajar Jawahir boleh tak nampak. Dah ada bagi. Oh, dia termis ya. Kita nak. Gak. Nakis ya. Sekejap. Ya. Nakis. Okey, saya bagi penambahan lagi satu ya. Syara. Shim ro ya. Tulis. Shim ro ya. Shim ro ya. Bunyinya syara ya. Ya tu tak ada titik. Shim ro ya. Masdarnya Shiro'an. Shim ro alif hamzah. Shim ro alif hamzah. Shiro'an. Shiro'an. Maknanya membeli. Satu lagi saya bagi perkataan ana, ain nun ya, ana. Ya tu tak berbunyi ya. Ain nun ya, ana. Mudhari masdar dia inayatan, ain nun alif, tulis ain nun alif. Ya tamarbutah. Ya tamarbutah, tak simpul. Ya tak simpul. Ina bunyi ina ke bawah. Inayatan. Maknanya kehendak. Yang mula syara. Syara madi. Mudhari'nya yasri. Masdarnya siro'an. Sim besar, sim ada titik. Sim ada titik ya. Syara masdarnya siro'an, makna membeli. Ana masdarnya inayatan. Sampai yasri sajalah. Yasri itu mudhari. Itu mudhari'nya. Ya. Yang lain tu buatlah sendiri ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu